Al-faidatul ula. Tulis faedah yang pertama, ayat 14. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Allah tanya kita, mu tak tengok ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak perhati ke kepada kumpulan-kumpulan yang suka berkawan rapat, berwalakkan kepada golongan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini tanda pelajar Allah Ta'ala ingkar ke atas puak munafiqin yang mengambil teman rapat dia orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hadzal inkar yadullu ala shiddati man'i dzalika tawali. Jadi keingkaran ini menunjukkan larangan keras daripada kita berwalakkan kepada orang kafir. Kenapa dia kata ustaz ni resis lah cakap kafir-kafir? Kita ingat, kita berkawan, berniaga, berjiran dengan orang bukan Islam tidak salah. Tetapi jangan berwalak. Walak maknanya beri kecintaan, beri kepatuhan, beri sokongan padu pada orang bukan Islam. Itu tidak boleh. Berkawan tak apa. Tapi kalau kita nampak dia tu anti-Islam, ada agenda yang tersembunyi ataupun yang sudah dizahirkan pada beberapa ketika, jadi jangan lagi kita duk walak dengan dia lagi. Ini kita bimbang hari ni sahabat-sahabat kawan-kawan kita yang duk mengaji Quran, duk mengaji sunnah ni pun tak mudah juga. Orang panggil titik aidiu bila bercakap tentang orang-orang yang dia suka, walaupun kita tahu orang itu bukan Islam, yang ada agenda yang tersembunyi di sebalik perilaku mereka yang telah dikesan. Hati-hatilah kita, jangan jadi munafik dalam masyarakat Islam. Jadi kata di ulama, anna min alamatin nifaq, tanda dia di antara alamat tanda orang itu munafik, mahabbah a'da'il Islam. Dia suka, dia sayang kepada orang yang anti-Islam dan pemimpin-pemimpin yang kafir. Itu tanda min alamatin nifaq. Dan wa madahum, suka puji orang-orang kafir, kononnya orang ni hebat, orang ni integriti, orang ni, dan juga menyebarkan pandangan-pandangan mereka yang menyalahi Islam. Ini cukup berbahayalah. Sebab tu kita kata kita berhati-hati tuan-tuan, ambil langkah yang baik, jangan langkah sumbang. Takut nanti kita berwalakkan orang kafir. Di akhirat esok Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkit di akhirat bersama orang yang kamu sayang. Nak puji kebaikan ataupun apa yang dibuat oleh orang bukan Islam ni, kita nyatakan apa yang mereka buat, itu je. Jangan lebih pada itu. Ini tidak sampai mereka semangat sangat dengan orang kafir. Orang-orang kita hak sama duduk solat Allah Akbar atas masjid ni dihina, dikecam, dikeji begitu hina. Kita mengatakan hati-hati tuan-tuan, jangan ada sifat munafik dalam jiwa. Na'udzubillah. Kita pergi kepada faedah yang kedua, ittakhazu aymanahum, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka junnatan, sebagai perisai. Sumpah sebagai perisai, topeng. Untuk apa? Untuk nak menarik kepercayaan orang mukmin dan sekaligus nak menyekat orang lain daripada Islam. Tanda, kata ulama tadabbur, dilalatun ala annal munafiqin, ayat ini menunjukkan bahawa orang munafik kita mencari keredaan, mencari sokongan orang-orang mukmin bil aimanil kazibati, dengan sumpah-sumpah yang bohong. Dia kata, dah, kami tidak kafir, kami beriman, kami sokong Islam, kami macam-macam kami lah, supaya wazalika dalil ala annahum yuqtaluna. Dalam ayat inilah, dalam konteks ayat ini, kata ulama tafsir, ulama tadabbur, kalaulah orang munafik ini dapati zahir dia munafik, dia tu zahir salah kekufuran dia, maka dia juga boleh dibunuh di dalam negara Islam. Tapi masalah munafik ini tak zahir, dia sembunyikan kufur tapi menzahirkan Islam. Tapi jarum-jarum tetap dimainkan supaya apa? Supaya orang Islam percaya, dan sekaligus racun-racun itu disembur ke muka orang Islam
sehingga orang Islam berpecah belah dan berbalah sama sendiri. Ini mainan munafikin wal iyaz billah. Dalam kisah di Madinah, Auf dengan Khazraj, berapa kali balah munafikin ni main cocok. Sehingga Nabi terpaksa pergi mendamaikan mereka. Itu permainan munafikin. Baik, faedah yang ketiga, wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka berdusta, bersumpah dengan dusta sedangkan mereka tahu. Dia tahu dia bohong. Timbul soalan, ma faidatul ikhbar anhum bizalik? Kenapa Allah Taala bagi tahu wa hum ya'lamun? Dia bersumpah dengan sumpah bohong tapi dia tahu benda tu bohong. Apa faedah disebut wa hum ya'lamun? Jawab dia, faidatuhu, faedahnya bayanu zambihim birtikabihim al-yaminil ghamus. Allah nak nyatakan buruknya, kejahatnya puak-puak dia ni sebab mereka berani bersumpah dengan sumpah dusta. Dia sumpah ni ada kategori. Satu dia panggil sumpah sungguh. Macam orang ni nak mempertahankan dia bersumpah wallahi. Sumpah mati. Satu dia panggil laghul yamin, sumpah main-main. Macam percakapan orang Arab, la wallah bala wallahi. Itu dia panggil dia tak ambil kira. Sebab itu spontannya. Satu lagi dia panggil al-yaminul ghamus, sumpah yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Iaitulah sumpah bohong. Yang kita bimbangkan ini ramainya ni sesumpah bohong ni. Oh, bersumpah duduk di jumpa dengan orang ramai bersumpah, duduk atas pentah berani bersumpah wallahi, tapi niat dia memang lain. Itu dia panggil al-yaminil ghamus. Sebagian ulama Syafi'i ni kata sumpah dusta tak ada kafarah. Tak nak bayar sumpah. Sebab apa tak dia bayar? Sebab memang dia jahat. Dia jual nama Tuhan untuk kedudukan dia. Ini bahaya. Jadi kita ini jangan sumpah tuan-tuan. Bila nak bersumpah? Kalau hakim suruh bersumpah di mahkamah, baru kita bersumpah. Ni tak ada orang panggil pun bersumpah. Naik atas masjid junjung Quran bersumpah. Siapa suruh? Lah, itu sesumpah ini penyakit munafikin wal iyazu billah. Baik, yang keempat, yauma yab'asuhumullahu jami'an fayahlifun. Allah kata puak-puak kafir, puak munafikin ni bila Allah Taala bangkit pada hari kiamat, sumpah juga di akhirat esok. Depan Tuhan dia bersumpah. Berani. Atas dunia bersumpah, di akhirat bersumpah. Kata di ulama tadabbur, anna min sya'nin nafsil mujadalah bil batil. Orang yang suka berdebat dengan benda batil, orang yang suka bercakap benda batil ni telah menjadi tabiat sebati, sehati sejiwa dia dengan sumpah. Sampai peringkat di akhirat dia cuba bersumpah depan Tuhan, dia terlupa Allah Taala Maha mengetahui. Na'udzubillah. Tujadilullah bil batil. Kalau setakat mari bersumpah depan Nabi, macam cerita Rajul Azraq tadi, blue man tadi, orang laki-laki biru yang kita baca hadis tadi, kalau setakat dia yang mari bersumpah, tak ada masalah. Banyak lagi cerita munafik. Nantilah sampai tempat dia kita cerita ketika Nabi nak pergi perang Tabuk. Oh, dia bercakap hina Nabi. Bila Nabi panggil, sumpah. Yahlifuna billahi ma qalu. Sumpah. Tapi sebenarnya sumpah dia tu sumpah palsu, sumpah jahat. Jadi kata di ulama, apabila orang dah sebati dengan jiwa dia, di akhirat esok nak menipu lagi, sehingga Allah Taala tutup mulut dia, tak boleh nak bercakap. Kita atas dunia pun jangan suka bercakap bohong, jangan suka menipu, jangan suka mengata maki orang. Ana duk perhatilah daripada kita budak-budak dulu lagi sampai ke sekarang ni, sudah hampir putih dah kepala ni, uban. Anda duk perhati tengok mulut orang yang bila naik pentah mengata orang, bercakap orang, bahkan ada yang mengkafirkan orang, ada yang macam-macam ni. Tak lama orang di mana tempat dia kata tu, di situlah dia akan muncul di situ. Mana dulu dia katakan ni, kata orang ni gini-gini,
Belum dia mati lagi Allah campurkan dia duduk atas pentas itu, kata belah ni pula. Subhanallah. Allahu akbar. Inna lillahi fi khalqihi syu'un. Allah Taala ni buat ada benda yang kita boleh tengok depan mata kita belum kita mati. Berapa ramai orang dulu kalau cakap kafir. Akhir kali dia duduk di atas pentas yang dia kafirkan itu. Sekarang ni pun cakaplah lebih-lebih. Kita orang hadap mengaji Quran ni tak usahlah duk share, duk tulis benda-benda mengata orang dalam grup-grup, dalam kumpulan kita. Saya bimbang sebelum kita mati kita terlompat di tempat yang kita hina. Na'udzubillah. Sebab itulah Nabi kata, siapa dia kata kepada kawan dia, ya kafir, ya munafik, ya fasik, peluru yang dia lontar itu, peluru getah akan balik atas kepala dia semula. Itulah yang kita bimbang. Tengok orang munafik ini sebati dengan jiwa dia, sampai mereka di akhirat pun nak bersumpah lagi. Tak takut Tuhan dia ni. Baik, yang terakhir ayat Allah kata apa? Istahwaza alaihimus syaitan ulaika hizbus syaitan. Mereka dikuasai oleh syaitan. Bila orang lupa kepada Tuhan, dia akan dikuasai oleh syaitan, dan merekalah puak-puak hizbus syaitan, kumpulan syaitan ataupun parti syaitan, dan merekalah orang-orang yang rugi. Kata ulama tafsir, kullu kafirin mulhidin fajir. Semua orang kafir, semua orang tak percaya ke Tuhan, semua orang munafikin dari sudut i'tiqad, itu adalah wali-wali syaitan yang mereka akan duduk bersama dengan syaitan di akhirat. Kita orang beriman, kita kena bentengkan diri kita. Ni tajuk buku kita ni, Perisai Muslim. Apa nama buku? Perisai Muslim. Perisai untuk apa? Perisai kita daripada syaitan, perisai kita daripada api neraka, perisai kita daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebab kita nak selamat di dunia, kita nak selamat di akhirat, kena selamat di dunia dulu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, bagi jemaah yang belum ada lagi kitab Perisai Muslim, boleh hubungi admin kita untuk dihantar PDF, ataupun yang berminat untuk dapat buku ni yang bercetak ini, boleh pergi ke Dar Taibah, www.dartaibah.com. Mudah-mudahan perisai ini ada di tangan kita, kita masukkan dalam hati kita, bukan setakat masuk dalam poket. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Selamat, insya-Allah. Itu jelah perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. Insya-Allah kita sambung lagi ayat siri yang terakhir dalam ayat yang akan datang, bermula ayat 20 sehingga ayat 22. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.